garis panduan adalah penting untuk memastikan para keberhutangan sektor isi rumah adalah sentiasa pada tahap yang terkawal, sekaligus menggerakkan sektor isi rumah untuk terus menikmati kemudahan pinjaman mengikut kemampuan kewangan. Institusi kewangan dikehendaki untuk melalui menilai kesesuaian pembayaran yang dimohon serta keupayaan seseorang individu untuk membayar semula sepanjang tempoh pembayaran, demi memastikan pengguna mendapat akses kepada pembayaran yang bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan masing-masing. Institusi kewangan telah diarahkan untuk menangani isu-isu pelaksanaan secara efektif supaya permohonan daripada pinjaman yang rakyat terus mendapat akses kepada pembayaran dan juga tiada kelewatan dalam proses pembayaran pinjaman. Samping itu, Bank Negara Malaysia juga telah memperkenalkan program pendidikan kewangan tertumpu, iaitu pengurusan wang ringgit anda atau POWER, yang bertujuan untuk melengkapkan individu dengan pengetahuan kewangan yang sewajar bagi membolehkan mereka membuat keputusan pembayaran secara bertanggungjawab. Semenjak pelaksanaan garis panduan ini yang berkuat kuasa 1 hari bulan Januari 2012, sistem perbankan merekodkan pertumbuhan pinjaman sektor isi rumah pada kadar 11.7% pada akhir April 2012, sedikit perlahan berbanding 12.9% pada akhir tahun 2011. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya pembelian pinjaman kepada sektor isi rumah pada tahun 2012 dijangka akan terus meningkat sejajar dengan perkembangan ekonomi semasa, tetapi pada tahap yang sederhana berbanding tahun 2011. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi menjurus kepada usaha untuk mengawal paras keberhutangan sektor isi rumah. Sementara kita mengalu-alukan usaha ini, saya berpendapat pendekatan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi tidak dapat menangani masalah ini secara total, kerana sistem pembiayaan kredit yang terlalu ketat akan terus membebankan pengguna, khususnya di kalangan yang berpendapatan rendah. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pada sekitar tahun 2005, ketika Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Badawi memperkenalkan National Automotive Policy, kerajaan berdepan dengan dua tuntutan. Yang pertama, tuntutan AFTA supaya import duty ini dihapuskan sama sekali. Dan yang kedua, kerajaan juga berdepan dengan satu lagi tuntutan untuk terus melindungi Proton dengan mengenakan import duty secara berterusan. Maka untuk mengimbangi dua tuntutan ini, kerajaan telah menurunkan sedikit import duty tetapi menaikkan excise duty yang agak keterlaluan. Hari ini Tan Sri Yang di-Pertua, cukai excise yang paling rendah ialah 70%. Ditambah pula dengan cukai jualan sebanyak 10%. Dan cukai import masih kekal di tahap 30 hingga 40%. Maka sistem percukaian yang terlalu tinggi ini telah memberikan kesan dan beban kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Dan ditambah pula dengan syarat-syarat yang ketat yang dikenakan oleh Bank Negara yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Maka persoalan saya ialah, adakah kerajaan sudah bersedia untuk overhaul
secara keseluruhan sistem percukaian kenderaan, termasuk menghapuskan excise duty ke atas kenderaan yang berkuasa rendah, dan bukan sekadar menangani masalah ini melalui sistem pembiayaan kredit yang telah ditetapkan oleh Bank Negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat dari Gombak. Soalan Yang Berhormat memang terkeluar sedikit dari soalan asas. Saya nak memberi sedikit maklumat kepada Yang Berhormat dari sektor pinjaman untuk kenderaan. Dia itu lebih kurang 12% dari jumlah pinjaman yang kita membeli kepada semua sektor. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, kita mengadakan garis panduan ini dan kita nampak angka yang kita berada dari Bank Negara, iaitu pinjaman untuk kenderaan untuk 4 bulan yang ini, iaitu 2012, jumlahnya memang tiap-tiap bulan pun ada bertambah. Saya memberi angka di sini untuk bulan Januari 2012 adalah 109.860 juta. Itu bulan Januari. Bulan Februari naik ke 119.995.4 juta. Dan untuk Mac kita meningkat kepada 1.2 bilion. Dan untuk bulan April 1.21 bilion. Tiap-tiap bulan naik. Itu kita harap dengan garis panduan ini kita dapat mengurangkan angka yang ada masalah pada masa ini, iaitu jumlah rakyat Malaysia yang berbankrupt. Setakat April 2012, statistik dari Jabatan Insolvensi, dia itu sejumlah 241.740 rakyat Malaysia yang adalah bankrupt dan 70% adalah lelaki. Antara angka ini mereka bankrupt disebab oleh kenderaan, pinjaman kenderaan ada 25%, dan perumahan 12%, personal loan 13%, kredit kad 5%, grantor 5%. Dari angka tersebut 25% pinjaman kenderaan, iaitu lebih dari 60,000 rakyat Malaysia yang bankrupt disebab oleh pinjaman kenderaan. Angka ini memang adalah besar, dan kita nampak ada dari angka ini jumlah rakyat yang bankrupt yang berumur kurang dari 25 tahun, ada lebih kurang dari 2,000 orang. Ramai sangat. Jumlah rakyat yang bankrupt berumur antara 35 hingga 44 tahun adalah sebanyak 35%. Itu kita nak rakyat yang berumur di tahap ini memang mereka adalah muda, boleh bekerja untuk negara kita, tapi mereka bankrupt, mereka tidak ada confident lagi. Kita mesti jaga supaya kita tahu nak kurangkan angka ini. Sekian.